kredit Platinum. Kau ada? Bukan 1, tapi 10. Kau ada? Aku boleh beli beg tangan ni. Kau ada? Aku boleh makan sedap-sedap dekat sini. Kau ada? Kau like sekarang? Okey. Apa yang kau nak? Aku swipe je. Kau ada, 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 kau ada. Cik Sheila ada? Ha, anak teman popular. Ramai orang cari dia. Kau ada? Siapa telefon tu, Mak? Bank. Ha? Bank? Bank pun cari anak teman. Kau ada? Dia dapat banyak surat peguam. Kau ada? Sekarang ni aku stres. Kau ada? Ada. Dramanya hidup kau. Kad. Nanti hutang meningkat. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK. Tu kereta aku. Kau ada? Kereta aku boleh cucuk USB. Kau ada? USB je. Hai! Kereta aku ada kursi urut. Kau ada? Ada. Kau ada? Tak ada. Kereta aku boleh pergi 330 km sejam. Kau ada? Kereta dia tu tiap-tiap bulan dia bayar RM3,000. Kau ada? Insurans dengan road tax kereta dia ni setiap tahun RM5,500. Kau ada? Itu tayar kereta. Kalau lu sekali tukar walau RM2,000. Lu ada? Tak ada. Tapi kau ada ke duit nak bayar semua benda ni? Tak ada. Beli kereta jangan ikutkan hati. Nanti susah hati. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK. Kehendak atau keperluan? Belanja atau simpan? Jangan lupa saksikan interaksi pada 17 Disember jam 3.30 petang di FB Live AKPK. Asin, kalau sudah besar mau jadi apa? Asin mau jadi dokter. Adik. Buku baru, adik. Esok
Ini boleh pergi sekolah. Asim mau jadi dokter. Supaya kalau ibu sakit, Asim boleh rawat ibu. Ibu, Asin mungkin tidak dapat tunaikan impian Asin. Tapi Asin tahu, impian Asin hidup dalam perjalanan adik. Perjalanan yang membawa harapan untuk memerdekakan keluarga kita. Tak apa, biar lambat asalkan selamat. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Aku harap tu adalah permulaan aku. Aku nak kembali ke masa lepas. Tolong. Aku nak ubah semuanya. Betul ke ni rumah dia? Betul lah tu. Besar. Memang besar. Kau ada? Tak ada. Rumah aku ada track kereta mainan. Kau ada? Tak ada. Rumah aku boleh main polo air. Kau ada? Tak ada. Kolam renang dia ni, kali isi, bila air dah cukup untuk mandi sebulan. Kau ada? Tak ada. Rasa je tu. Bil elektrik rumah dia ni, cecah 2,000. Mana taknya, aircon, lampu, TV, pasang 24 jam. Kau ada? Tak ada. Untuk ngeberesin rumah ini aja perlu pakai 5 orang. Setiap seorang gajinya 2,000. Kau ada? Tak ada. Untuk jaga rumah ni kena ada 5 orang tukang kebun. Kau ada? Tak ada. Setiap bulan dia bayar rumah ni dekat bank 10,000. Kau ada? Aku tak ada. Tapi kau ada ke duit nak bayar semua ni? Tak ada. Besar rumah, besarlah belanjanya. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azira Izzurin Aziz dan ini adalah Interaksi. Program Bual Bicara dibawakan khas oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK menerusi Financial Education and Wellbeing Research Centre atau FEWRC. Visi FEWRC adalah untuk menjadi satu pusat pendidikan yang diiktiraf khususnya dalam pendidikan keuangan dan kesejahteraan keuangan. Pekerja dewasa mewakili kumpulan pelanggan terbesar dalam industri perkhidmatan keuangan. Kajian AKPK mendapati perilaku keuangan golongan ini secara umumnya tidak terlalu baik dan tidak juga begitu membimbangkan. Pendek kata, masih ada ruang untuk penambahbaikan. Apakah yang mempengaruhi atau membentuk perilaku keuangan seseorang? Banyak kajian mendapati wujudnya pelbagai faktor dari demografi dan genetik hingga kepada fisiologi dan psikososial. Bagaimanakah tahap perilaku keuangan kita boleh dipertingkatkan? Jawapannya ada di Interaksi. Petang ini dalam Interaksi, perilaku keuangan golongan pekerja masih di tahap tidak memuaskan. 18% tidak mempunyai simpanan. 28% meminjam untuk membeli keperluan asas. Mereka yang bekerja sendiri paling berisiko. Tahap kesejahteraan keuangan rendah. Adakah sikap mencerminkan perilaku keuangan? Gagal menyimpan, alasan atau kekangan? Isu keberhutangan tinggi? Apakah peranan majikan? Jawapannya di Interaksi selepas ini. Selamat bertemu kembali dalam Interaksi melalui episod yang kedua, kehendak atau keperluan, belanja atau simpan. Minggu lalu penonton telah dipaparkan dengan topik urus wang, minda tenang, kerjaya cemerlang oleh Puan Hidayah Syafiee, di mana Interaksi berjaya mendapatkan input daripada pakar bahawa individu harus meningkatkan ilmu, perbaiki tingkah laku keuangan untuk mencapai ketenangan minda. Selain itu, buat majikan yang prihatin berikan pendidikan keuangan untuk meningkatkan prestasi kerja di tahap yang lebih baik. Jadi pada petang ini, kehendak atau keperluan belanja atau simpan, tidak salah untuk saya katakan bahawa ini bukanlah satu topik yang asing bagi kita sebagai seorang pengguna keuangan. Namun saya percaya melalui episod pada kali ini ada sesuatu yang ingin kita rungkaikan melalui pakar kita. Jadi oleh itu, pada petang ini bersama dengan kami ialah CEO, personality TV, penulis dan juga penceramah bebas, Encik Amin Idris. Selamat datang Encik Amin. Mungkin Encik Amin berbaju batik Encik Amin hari ini. Assalamualaikum, khabar? Baik. Encik Amin dah menyaksikan Spiderman semalam? Unfortunately belum sempat lagi, tapi saya akan cari kesempatan insya-Allah malam ni. Oh, malam ini. Okey, baik Cik Amin. Untuk pengetahuan Cik Amin dan juga penonton-penonton kita yang sekarang ni sedang menyaksikan Interaksi melalui paparan awal video kita sebentar tadi Cik Amin. Sebenarnya kalau kita bercerita tentang tingkah laku keuangan golongan pekerja Malaysia, sebenarnya kita boleh berubah ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Betul. Ya. Jadi sebelum kita nak mengajak penonton untuk memahami tingkah laku keuangan yang bagaimana sebenarnya yang kita boleh pertingkatkan, jadi saya rasa molek untuk kita meneroka tentang tingkah laku itu sendiri Cik Amin. Kalau kita sedia maklum sebenarnya dikatakan bahawa pengetahuan sebenarnya dia ada kaitan dengan tingkah laku. Jadi seperti yang Cik Amin tahu, agak-agaknya bagaimana, apakah faktor yang menyumbang kepada tingkah laku itu boleh terbentuk dan seterusnya boleh berkembang, Cik Amin? Terima kasih Puan Moderator. Seterusnya kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sedang menonton di live Facebook KPK dan juga di Facebook saya. Sama-sama anda menonton, boleh tak anda tolong tag kawan-kawan seramai mungkin, share di Facebook anda supaya perkongsian kita pada hari ini mendapat manfaat pada ramai orang. Saya mulakan dengan berkongsi kisah sewaktu saya kira berapa tahun
16 tahun yang lalu sewaktu di awal saya membabitkan diri dalam dunia bisnes. Dan saya ingat lagi masa tu ialah BBNU, budak bawa nak up. Duk KL, puan, gaji saya hanya 300 je sebulan masa tu. Baru nak start bisnes, dengan kereta pun saya beli bukan second hand tapi third hand. Saya beli daripada orang yang beli second hand. So saya kira third hand lah. Dengan segala keuzurannya. Iswara, masa tu Iswara sedan lagi. Dan masa tu antara buku yang banyak membuka saya punya pemikiran dan cara mengurus keuangan adalah buku Rich Dad Poor Dad. Buku tu mengajar saya bahawa dalam hidup ni ada liability, ada asset. Dalam hidup ni kita boleh mencipta pipe-pipe yang boleh menjadi sistem untuk menjadi mesin duit kepada kita, ataupun kita juga ada pilihan untuk kita dapat duit sekali, belanja sekali, dapat duit sekali, belanja sekali. Yang akhirnya kita menjadi hamba kepada duit, bukannya duit tu menjadi hamba kepada kita. Dan hasil daripada pembacaan itu, dia mengubah banyak perspektif kehidupan saya yang alhamdulillah ia menjadi permulaan kepada di mana saya berada hari ini. Maksudnya, kalaulah bukan kerana pengetahuan itu, saya yakin dan percaya saya tak akan berada di sini. Maka teringatlah saya kepada satu patah Arab menyebut. Ni bukan hadis. Ramai orang kata ni hadis. Ni bukan hadis. Ni pepatah Arab menyebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia, dia kena ada ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa nak akhirat, dia kena ada ilmu. Man arada huma. Siapa nak dua-dua, dia kena ada ilmu. Maksudnya, sama ada dunia ke akhirat ke, kita kena ada ilmu. Dan ilmu tu sebenarnya adalah proses dalam pembentukan sikap. Kalau bukan kerana ilmu yang saya baca 17 tahun yang lalu, dia tak akan membentuk sikap saya sekarang. Jadi sebagai mukadimah ni saya nak sebut, jangan kita pandang remeh soal ilmu. Hatta surah pertama pun, suratul Alaq adalah Iqra', itu soal membaca yang berkaitan sangat dengan ilmu. Terbaik Cik Amin, terbaik. Kata kunci adalah ilmu. Baik Cik Amin, mungkin ini akan membawa kepada persoalan kita yang kedua, di mana dalam kajian kami juga mengatakan bahawa tingkah laku keuangan memang akan bertambah baik jika seseorang itu memang ada pengetahuan keuangan. Jadi namun Cik Amin, saya rasa ini juga menjadi satu, orang kata tu percanggahan jugalah. Mungkin ada, namun begitu psikologi sosial mengatakan bahawa pengetahuan tidak semestinya dapat diterjemahkan melalui tingkah laku. Saya bagi contoh, kalau kata seorang perokok, mereka tahu bahawa merokok itu bahaya, Cik Amin, tapi mereka masih merokok. Bermakna kadang-kadang ada ilmu, mungkin kita tidak dapat menterjemahkan melalui tingkah laku. Bermakna mungkin sekarang ni Cik Amin, kalau kita boleh tanyalah apakah faktor lain yang boleh menyumbang kepada seseorang itu untuk mengamalkan ataupun berubah kepada tingkah laku yang lebih baik. Jika sebelum ini saya tahu tapi saya tak buat, kepada saya tahu dan saya buat, Cik Amin. Saya bawa dua cerita. Cerita pertama, ada seorang rakan baik saya yang hampir-hampir meninggal dunia kerana masalah paru-paru. Puncanya ialah rokok. Dulu punya susah nak suruh dia berhenti merokok. Sehinggalah dia dah diambang kematian, barulah dia nak berhenti merokok. Pertama. Kedua, kisah orang yang sebelum ini ketika awal-awal dikempenkan untuk pengambilan vaksin bagi mengatasi COVID-19 ini, dia punya hentau kau-kau pagi, petang, siang, malam. Dia maki KKM. Malah dia tuduh orang yang ambil vaksin sebagai hamba Dajjal. Dia tuduh pula pengarah kesihatan sebagai ejen Yahudi dan sebagainya. Ya, kita maklum bahawa mengambil vaksin itu adalah pilihan. Jadi sebagaimana kami menghormati kamu yang tak ambil vaksin, maka kamu juga kena menghormati kami yang mengambil vaksin. Tapi orang tu juga, apabila dia sudah hampir-hampir diambang kematian, dah sampai tahap ditidurkan. Lepas tu dia siap buat video lagi, memohon maaf kepada rakyat Malaysia, memohon maaf kepada KKM, memohon maaf kepada frontliner. Dia mula mengisafi bahawa apa yang dia buat sebelum ini adalah salah. Maka dia mula mengambil vaksin.
Bila dia dah sedar, barulah dia mula berubah. Okey, di sini ada beberapa poin. Pertama, ada satu pepatah. Ada yang menyandarkan kepada Imam Al-Ghazali. Ada kata ini, kata-kata Sayyidina Ali, iaitu an-nasu a'da'u jahilu. Manusia ni dia memusuhi apa yang dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia bermusuh dengan benda tu. Tetapi bila dia tahu, baru dia tahu. So, pertama itu. Kedua, sometimes people need to learn the hard way. Setengah orang dia dah tahu, tapi untuk dia betul-betul praktik apa dia tahu, dia kena belajar dengan cara yang sukar. Kadang-kadang dia hempuk dengan amaran kematian, barulah dia mula mengaplikasikan apa yang dia tahu. Yang ketiga, sebab tu ada hadis Nabi sebut al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Ilmu ni kita boleh dengan tahu. Tapi menariknya hadis ni dia tak terhenti di situ. Dia sebut lagi wal fiqhu bit-tafaqquh. Kita memahami dengan pemahaman. Maksudnya tahu satu, tapi faham is another. Ramai orang yang tahu rokok ni bahaya, tapi belum tentu dia faham maksud bahaya tu. Sampai dia kena, baru dia tahu betapa bahayanya rokok. Ramai orang dia tahu bahawa COVID ni berbahaya. Tapi bila dia dah kena, baru dia faham macam mana bahayanya COVID. So, poin saya ialah ada beza di antara tahu dengan faham. Sebab dengan memahami itu akan datangnya belief. Belief itu akan menyebabkan anjakan sikap daripada A kepada B. Daripada tak berubah kepada berubah. So, kita kena hadam betul-betul. Tahu is one thing, memahami is another agar terbentuk belief system ataupun kepercayaan. Terbaik Cik Amin. Bermakna satu proses itu kita katakan bila kita tahu nak membentuk kepada perkembangan tingkah laku ataupun perubahan kepada tingkah laku itu, di tengah-tengahnya itu adalah faham kepada ilmu tersebut. Terbaik Cik Amin. Sebab Cik Amin tak suruh saya ulang tayang balik peribahasa Arab tadi kan. Okey. Baik Cik Amin. Baik Cik Amin. Saya bila Cik Amin cerita pasal pepatah Arab, saya teringat pepatah Melayu. Dia kata kalau melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ya Cik Amin, kalau kata buluh tu, rebung tu dah jadi buluh Cik Amin, bermakna kalau time tu kita baru nak lentur dia, kalau kena kepala tu memang sakitnya kepalaku kan. Jadi Cik Amin agak-agak ada juga orang yang kata bermakna pepatah itu mengatakan bila kita dah lama maknanya bila kita sesuatu tu telah dibentuk maka susah perubahan itu untuk dilakukan kita berbalik kepada tingkah laku. Jadi ada juga orang kata Cik Amin, ni orang kata kan, ada orang kata umur seseorang itu kalau dah 40 tahun ataupun ada yang kata 50 tahun, ada yang kata 60 tahun. Kalau orang tu masih tak berubah, bermakna dia tu takkan berubahlah sampai bila-bila. Sejauh mana kebenaran tu Cik Amin? Adakah perubahan ini perlu ada expiry date ataupun sebenarnya bila-bila pun saja kita sebenarnya masih ada peluang untuk berubah Cik Amin? Umur 40 ni sebenarnya dibincang di dalam hadis dan juga dibincang terlebih awal dalam Quran. Antaranya para penonton boleh rujuk dalam suratul Ahqaf ayat 15. Ayat 15 kot saya tak ingat. Tapi ayat dia ialah hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maksudnya dalam ayat ni dia doa dia ajar kepada orang yang dah umur 40 ni. Apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, dia berdoa. Doa ni dia ajar oleh Tuhan kepada kita umur 40 dan saya memang terasa sebab saya umur 40 kan. Doanya ialah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau redai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang Muslim. Doa ni sangat powerful dan Tuhan khususkan ajar pada kita yang berumur 40. Apa maksud dia? Kata Ibn Abbas, maksud
umur panjang dalam tempoh yang cukup untuk berfikir. Maksudnya, kita dah matang dah umur 40 ni sepatutnya. Kata Ibnu Katsir juga, ayat ini memberikan petunjuk bahawa manusia ni bila dah umur 40, hendaklah dia memperbaharui taubat dia dan kembali kepada jalan yang benar. Dan hadis, ada satu lagi hadis Nabi sebut, sebab tadi kan Cik Puan sebut pasal umur 40, umur 60 kan. Mari saya share satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya li'abdul muslim idza balagha 40 sanah khaffafallahu ala hisabahu. Maksudnya seorang hamba ni bila umur dia 40, Allah akan meringankan hisabnya. Pertama. Dan Nabi sebut lagi wa idza balagha 60 sanah wa razaqahu Allah taala. Maksudnya bila dia dah umur 40, Allah Taala akan memberikan anugerah berupa kemampuannya untuk kembali bertaubat. Yelah, bila umur 40 ni barulah dia teringat dosa-dosa yang lalu. Okey, ada banyak makna di sebalik hadis dan ayat Quran tadi. Pertama, bila benda tu kita dah biasa amal selama 40 tahun, dia akan jadi tabiat. Kan, dah biasa boros, dah biasa asalkan dapat duit, habis. Asalkan dapat duit, habis. Asalkan habis dapat duit, dah biasa. Maka Tuhan ajar kita ketika umur 40 lah kena perbaharui taubat supaya masa ni lah kita perlu berubah dan insaf. Kalaulah tak insaf lagi, rugilah. Sebab Tuhan bagi peluang umur yang panjang. Dan pengajaran yang lain juga nak bagi tahu bahawa nak berubah, it is not impossible. It is possible. Benda itu tidak mustahil. Di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Cumanya kena ingat, bila kita lalu highway, ada harga kita kena bayar. Terbaru, tak lama lagi, Touch and Go dan juga Smart Tag akan dihapuskan, RFID akan dilaksanakan sepenuhnya. Maknanya, ada harga perlu dibayar. Kan? Kalaupun kita dah panggil highway pun, kemudahan, kalaupun kita nak lalu jalan kampung sekalipun, ada juga harga yang perlu dibayar. Petrolnya, begitu juga kalau kita nak berubah, ada harga yang perlu dibayar. Apa dia? Pengorbanan. Korban masa, korban tenaga. Apa dia? Dengan kita mencari ilmu. Sebab semakin banyak ilmu, maka akan adanya kefahaman. Dengan ada kefahaman, akan ada kepercayaan. Saidina Umar, seorang yang panas baran, seorang yang garang. Tetapi bila dia masuk Islam, dia menjadi antara sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Nak sebut bahawa untuk berubah, nothing is impossible dengan syarat. Just do it. Itu pesanan Adidas dan juga Nike. Adidas kata nothing is impossible dengan syarat just do it. Nak tahu terperinci, panel-panel seterusnya, banyak ilmu kita boleh belajar untuk kita just do it. Terbaik Cik Amin. Bermakna, saya tambah lagi sikit. Bermakna tadi saya dapat simpulkan Cik Amin dia punya penerangan dia sangat terperinci. Saya nampak tadi dengan ilmu, ya, kita ada kefahaman dan timbullah kepercayaan, dan dengan kepercayaan itu untuk kita berubah, maka sebelum kita nak berubah itu ada pengorbanan, ada bayaran yang perlu kita bayar. Tapi sebenarnya benda ni semua, ya, kepercayaan, tingkah laku ini yang lebih baik yang kita nak ni bukan untuk orang lain, betul Cik Amin, untuk diri kita sendiri. Kan? Untuk diri kita sendiri, dan dianya bermula daripada diri kita. Baik, terbaik Cik Amin, terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang mungkin sedang menyaksikan interaksi sekarang ini, jadi merujuk kepada interaksi saya dan juga Encik Amin tadi, ya, sememangnya kita dapat memperlihat bahawa pengetahuan sememangnya berkait rapat dengan tingkah laku, di mana kita akan bawa hipotesis ini, ya, ke segmen seterusnya bersama dengan dua orang perancang keuangan bertauliah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan interaksi selepas ini. Terima kasih Encik Amin. Teruskan menyokong kami. Alright. InsyaAllah. Hidup fikir-fikir. Tiba. Hidup fikir-fikir. Alright. Hidup Cik Amin. Terima kasih. Tu kereta aku. Kau ada? Kereta aku boleh cucuk USB. Kau ada? USB je. Hai! Kereta aku ada kursi urut. Kau ada? Ada. Kau ada? Tak ada. Kereta aku boleh pergi 330 km sejam. Kau ada? Kereta dia tu tiap-tiap bulan dia bayar RM3,000. Kau ada? Insurans dengan road tax kereta dia ni
setiap tahun RM5,500. Kau ada? Itu tayar kereta. Kalau sekali tukar walau RM2,000. Lu ada? Tak ada. Tapi kau ada ke duit nak bayar semua benda ni? Tak ada. Beli kereta jangan ikutkan hati. Nanti susah hati. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK. Terima kasih semua kerana anda masih lagi bersama-sama dengan kami dalam interaksi, dan saya masih lagi juga bertemankan dengan buku penerbitan AKPK, iaitu kita ada laporan kajian yang di mana anda semua boleh muat turun kajian ini ya secara percuma melalui laman portal kami akpk.org.my. Okey, di situ anda pergi ke bahagian publication dan anda boleh muat turun laporan ini, laporan ini secara percuma saja. Baik, seperti yang dijanjikan, pada petang ini kami bawakan 2 orang tetamu istimewa yang akan bersama dengan kita sebentar lagi. Yang pertama merupakan Cik Faiz Wahab daripada perancang keuangan bertauliah Izzaz Management and Consultancy, dan juga Puan Aisyah Rahman, pengurus keuangan Islam bertauliah Harveston Financial Group. Sebab saya nak bawa hipotesis daripada perbincangan dalam segmen yang pertama tadi, walaupun kita katakan pengetahuan berhubung kait dengan tingkah laku ia masih lagi belum sempurna, tapi kita nak membawa perbincangan ini bersama dengan 2 orang pakar kita. Baik, mungkin saya akan utarakan satu soalan yang pertama, soalan yang pertama kepada panel kita yang pertama, iaitu Encik Faiz. Okey, Cik Faiz Wahab. Apa khabar Cik Faiz? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, Cik Faiz, ada satu yang ingin saya petik daripada kajian kami, di mana dikatakan perilaku keuangan seseorang itu sebenarnya akan bertambah baik apabila kita mempunyai satu matlamat keuangan yang jelas, Cik Faiz. Namun, bila saya teringatlah soalan ini ataupun data kajian ini mengingatkan saya kepada episod kita yang pertama, di mana Yang Berbahagia Datuk Haji Fazrah Kamsah ada mengatakan bahawa seseorang individu itu kadang-kala perlu lihat apa yang ingin mereka capai. Sebagai contoh, ada setengah individu value dia punya sistem dia, cara dia mengingat satu perkara itu adalah what you see is what you believe. Bermakna kita kena nampak barulah kita ada satu tenaga ataupun kita katakan satu usaha untuk mencapai ke arah matlamat tersebut. Namun isu Cik Faiz, ramai di antara kita yang memandang remeh kepada perkara tersebut, di mana mungkin ada yang malu kan nanti orang nampak dia punya matlamat apa yang dia nak, kan pasang gambar kereta besar-besar kan, ataupun mungkin ada yang katakan malaslah, lecehlah nak buat perkara macam tu kan, dan hanya menganggap itu hanyalah satu impian yang sukar untuk dicapai, hanya sekadar gambar hiasan saja sebagai contoh. Jadi mungkin Cik Faiz yang orang kata tu dah banyak kita berjumpa dengan pengguna keuangan bagaimana sebenarnya untuk kita menggalakkan orang ramai supaya mereka boleh mempunyai satu matlamat keuangan yang jelas, Cik Faiz? Cik Faiz, okey? Okey, boleh, tak ada masalah. Alright, okey. Soalan saya jelas Jelas. Soalan saya. Okey, baik. Okey, jadi, alright, silakan. Kita buat matlamat keuangan ni. Yang pertama sekali kita kena back to basic. Bila kita bercakap tentang apa-apa perancangan ataupun apa-apa matlamat, kita akan buat dengan 5 rangka lah. Yang ini adalah benda yang paling asas, iaitu S, M, A, R dan T. Smart. Jadi nak merangka satu-satu perancangan tu, ini adalah benda yang paling asas. Rangkanya adalah bermula daripada S, M, A, R dan T. S tu adalah kena spesifik. Jadi contohlah kita nak buat satu matlamat keuangan, kena spesifik. Sebagai contohlah kita nak beli kereta lah kan. Nak beli kereta, kena spesifik lah kereta apa. Janganlah kita mention nak beli kereta saja tetapi tidak spesifik kereta apa yang kita nak beli. Jadi yang pertama sekali kena spesifik. Yang kedua kena boleh diukur ataupun kita panggil sebagai measurable. Jadi bila measurable ni mungkin kita akan beli kereta tu dalam tempoh setahun ataupun dalam tempoh beberapa tahun lagi. Jadi kita nak kena ada satu milestone yang kita panggil sebagai small milestone,
dan long term milestone. So itu adalah kita panggil sebagai measurable. A sebagai attainable. Mestilah benda itu boleh dicapai. Sebagai contoh lah kan, kita gaji, katakanlah gaji 3,000. Tapi nak beli kereta BMW. Jadi itu adalah di luar kemampuan kita. Bukan kata tak boleh. Boleh. Tapi kena kerja keras sikit lah. Mungkin kena buat side job dan sebagainya kan. So itu adalah attainable. Make sure orang kata ukur baju di badan sendiri. Kemudian R. Kena realistik. Realistik ni berpadanan dengan kita. Dia lebih kurang macam attainable. Realistik dan contohlah nak beli kereta kan, takkanlah tiba-tiba bulan depan nak beli kereta. So benda tu kena realistik lah, kena berbalik kepada diri kita. Dan T adalah timely, yang mana macam saya cakap tadi, measurable dan timely ni dia ada kaitan, yang mana timely ni dia mestilah orang kata kita panggil ada satu jangka masa tertentu. 5 tahun lagi kita nak beli kereta, ataupun kita nak ada simpanan kecemasan dalam tempoh beberapa bulan, kita akan cukup simpanan kecemasan. Tapi ini benda yang paling asas. Benda yang paling penting sekali adalah macam mana nak make sure kita punya perancangan ni boleh tercapai. Iaitu kita kena yang ini yang kita panggil sebagai kita kena ada mental rehearsal. Sebab ramai orang dekat luar sana dia dah buat cantik-cantik tapi dia tak meletakkan, tak tengok benda tu hari-hari. Dia buat sekali, lepas tu simpan dalam almari, dalam laki. Jadi what's the use kan? So bagi saya tempat yang paling senang lah kan untuk kita letakkan matlamat kewangan ni, kita akan letakkan pada tempat yang memang kita hari-hari tengok. Bagi contoh lah kan. Sebagai contoh kita letak dekat screen saver handphone. Jadi satu hari berapa kali kita tengok screen saver tu? Kan? So setiap kali nak unlock phone tu kita akan nampak apa kita punya matlamat kewangan, dan itu lebih memudahkan kita untuk ingat aku nak ada matlamat kewangan, aku nak capai. Ataupun apa yang saya selalu buat adalah saya akan letakkan dekat orang kata dekat tempat solat, berhampiran tempat yang kita selalu solat lah kan, dekat rumah kita. Dan kalau boleh lepas solat tu kita tengok kita punya matlamat kewangan tu, kita minta kepada Tuhan, kepada Tuhan Allah. Okey, saya rasa line Cik Faiz. Okey, baik. Terima kasih Cik Faiz. Bermakna kepada anda semua, bila sebut tentang matlamat keuangan, ingat SMART Cik Faiz SMART ke ataupun SMART lah kita punya tips SMART tu tadi, dan juga buatlah mental rehearsal kan, supaya anda selalu ingat akan matlamat keuangan anda. Baik, seterusnya saya akan bersama dengan Puan Aisyah. Cantik Puan Aisyah hari ni, tapi memang Puan Aisyah ni cantik orangnya, lemah lembut seorang pengurus keuangan berlesen, dan jadi kalau dapat cikgu macam ni, saya pun nak belajar dengan Puan Aisyah. Amin ya rabbal alamin. Okey, soalan untuk Puan Aisyah sebenarnya agak berat kerana mungkin jawapan daripada Puan Aisyah akan menjawab persoalan kepada episod kita pada kali ini, di mana kita nak cerita tentang sikap dan juga kita nak tahu tentang konsep sikap, dan kita nak tengok juga sikap ini apabila diterjemahkan dalam dua bentuk, iaitu kita punya simpanan dan juga kita punya bagaimana kita mengutamakan keperluan dan juga kehendak kita. Baik Puan Aisyah, mengikut tinjauan EKPK, kami mendapati bahawa golongan pekerja dewasa sukar untuk membuat simpanan. Antara alasannya adalah ataupun reason kenapa simpanan itu tidak berjaya dilakukan kerana kos kehidupan yang tinggi. Jadi kita faham tentang konsep kos kehidupan yang tinggi, di mana kadang-kadang bila kita dapat gaji, kita hanya paycheck to paycheck ataupun kita punya pendapatan hanyalah digunakan untuk membayar keperluan, komitmen bulanan dan juga sebagainya. Jadi ini agak menyukarkan mereka untuk membuat simpanan. Bukan tidak mahu, tetapi mereka merasakan itu adalah kekangan dari segi aliran tunai mereka. Namun Puan Aisyah, bila kita berbalik pula kepada tingkah laku dalam bentuk keperluan dan juga kehendak, semasa pandemik, kerana kajian kami lakukan sebelum
kita berlakunya pandemik di negara kita ya pada tahun 2018. Kalau kita lihat balik dari sudut semasa pandemik ya pada tahun lepas ya, kita jalankan satu kajian juga ya, kita nampak sebenarnya ya hakikat bila kita tengok ada daripada mereka yang mempunyai masalah keuangan ya, di mana pendapatannya mungkin terjejas, hilang punca pendapatan yang menyebabkan mungkin antaranya tekanan keuangan meningkat. Dan di sini bukan lagi isunya tentang kehendak ya, sedangkan keperluan juga mungkin ada di antara kita yang tidak dapat tuntuti ya keperluan tersebut. Namun berdasarkan kajian ini menarik juga ya, melalui Jabatan Perangkaan Malaysia ya di US 2020 mendapati sewaktu PKP ya rata-rata individu isi rumah ya berubah cara pembelanjaan mereka dengan tumpuan hanya kepada barangan yang perlu saja. Jadi pada saya ini menunjukkan satu situasi mereka mampu mengamalkan tingkah laku keuangan yang positif sebenarnya apabila kita dapat mengutamakan keperluan berbanding dengan kehendak kita. Jadi Puan Aisyah, soalannya ya, adakah tingkah laku keuangan yang baik masih relevan dalam konteks kita katakan menguruskan keuangan kita ni Puan Aisyah? Okey, jadi sebelum kita nak masuk ke arah topik tingkah laku, mungkin saya boleh ceritakan pengalaman saya bagaimana saya boleh jadi sampai level ni. Kerana saya menjadi seorang financial planner disebabkan hutang. Percaya atau tidak, hutang 6 angka. Okey, dan pada ketika itu kerjaya saya adalah seorang banker. Jadi orang assume bila kita jadi banker kita tahu urus kewangan. Tetapi kerjaya dan pengurusan adalah dua perkara yang berbeza kerana menjadi seorang banker adalah kerjaya. Bila kita kerja, apa-apa kerjaya pun kita dapat gaji. Itu kita panggil active income kan? Tetapi untuk menyalurkan kewangan tu ke arah-arah yang betul, ia memerlukan mindset, ilmu, tingkah laku. Dia combination. Jadi pengurusan kewangan tu memerlukan ilmu. Now, bila saya tengok dalam waktu PKP kan, ramai orang gugur dari segi kewangan. Maksudnya, let's say this is a jongkang-jongkit kan. Dalam waktu PKP, apa jadi adalah dalam kebanyakan orang lah, di mana dia punya komitmen dan hutang lebih tinggi dari pendapatan. Right? Sebab apa? Sebab satu, mungkin diberhentikan kerja secara tiba-tiba. At that time, tahun lepas kita tak tahu lockdown akan selama almost 3 bulan. Betul tak Cik Azira? Kemudian bila dah jadi macam ni, tiba-tiba pasangan pun tiba-tiba tak ada income. Jadi macam terkejut tau. Kan macam badan tu macam tadi awal tadi Cik Azira ada cakap pasal berhenti merokok. Kan dia jadi macam bila kita cold turkey tiba-tiba badan tu terkejut, tu yang shock tu. Jadi bila komitmen di atas dan pendapatan di bawah terjadilah jurang hutang. Right? Dan jurang hutang ni kebanyakan orang nak survive waktu PKP pakai apa? Pakai? Ni kad glamour ni nampak glamour tapi di sebaliknya realitinya orang swipe untuk pelangsungan hidup. Lepas tu dia tak mampu nak bayar. Jadi dia hanya bayar 5% sebab tu minimum. Kalau tak nanti dekat report kita keluar lah kan tertunggak. So di sinilah datangnya kesedaran dan apa yang saya suka tentang apa Encik Amin cakap is also something yang I wanted to share is this book. Rich Dad Poor Dad. Saya faham untuk engage professional, untuk sampai ke level AKPK to some people, it can be scary. Menakutkan kan? Very intimidating. Jadi apa yang kita kena buat dalam kita punya kawalan, what is within our control adalah dengan peningkatan ilmu. So tuan-puan, buku Rich Dad Poor Dad ni kalau dekat Book Access yang sekarang tengah sale, RM15 tak silap saya. Apakah pelaburan RM15 tu kalau nak bandingkan dengan perubahan yang kita boleh buat dalam diri kita, kemudian kita salurkan ke tingkah laku, kemudian bagi mereka yang ibu bapa di sini, anda sedang menjadi contoh kepada anak-anak kecil. Diorang tengok. So apa yang sedang berlaku sekarang could also be, ikut pengajian saya dan observation, legacy yang keturunan sebelum ni turunkan dekat kita mungkin tak cukup. Tak apa. Tapi kita kena jadi the next cycle yang sedang hidup di era pandemik ni. Kita kena tanamkan programming dan DNA baru supaya kita break the cycle tentang pengurusan kewangan ni dan kita jadikan ia a normal topic kepada kita, orang-orang tua kita, adik-beradik dan anak-anak. Terbaik. Okey, terbaik Puan Aisyah. Bermakna pengetahuan itu it cannot be alone. Ya, dia ada package dia tadi ya. Dia apa ni orang kata tu, kita katakan sebagai package kepada okey, package kepada
pengetahuan, nak pergi berubah tingkah laku. So pemahaman tadi amat-amat penting. Terbaik Puan Aisyah, sangat menarik kita punya interaksi kita ni berkenaan dengan topik itu. Baik, seterusnya adakah saya akan teruskan dengan soalan untuk Puan Aisyah, ya? Okey, saya teruskan dengan soalan untuk Puan Aisyah pada hari ini. Okey, mungkin kita ada sedikit masalah teknikal dengan Cik Faiz. So saya teruskan dengan soalan untuk Puan Aisyah. Di mana Puan Aisyah, kalau kita tengok kepada kajian FPS kami mendapati bahawa 3 daripada 10 pekerja dewasa, mereka ini, sebab saya tertarik tadi pada Puan Aisyah kata bagaimana mereka membuat kelangsungan hidup, ya, dengan menggunakan tadi kemudahan kredit. Ya, kemudahan kredit bermakna kita mungkin perlukan bantuan, ya, daripada aliran tunai kita itu, dan ini sebenarnya kalau sekali dua mungkin kita rasa kita tak nampak kesannya yang begitu mendalam, tetapi apabila kita melihat sikit-sikit ini, lama-lama dia akan jadi penyakit, ya, ataupun kita kata akan mewujudkan kepada kanser wang dan di akhirnya kepada isu kebutangan yang amat serius. Jadi Puan, kalau kita melihat kepada konsep pendidikan keuangan, dia sebenarnya satu proses yang kita nampak sebagai satu proses yang jangka panjang. Ya, bermakna kalau kata kunci yang paling penting apabila kita menerusi pendidikan keuangan ini adalah sabar, kan? Dan kita kena berterusan. Namun, ya, ada setengah orang, ya, mungkin kita ada yang beranggapan bahawa kita nak menuai padi pada hari ini, esok kita dah nak menikmati berasnya. Ataupun ada yang kata macam kita lah orang perempuan Puan Aisyah, kan, hari ni diet, besok dah kita nak kurus dah. Itu sebagai contohnya, ya. Jadi dia kena sabar, betul tak Puan Aisyah? Jadi soalan dia, mungkin Puan Aisyah pernah berjumpa, ya, dengan pengguna keuangan yang mungkin yang menghadapi masalah keuangan yang berjumpa dengan Puan juga, ya. Adakah peranan kita sebagai penyedia pendidikan keuangan ini masih relevan lagi, ya, usaha kita ni, ya, ataupun kita, sebab kadang-kadang waktu sekarang ini yang kita katakan mereka mungkin sedang menghadapi kemelut keuangan, ya, mereka nak dapatkan penyelesaian yang secara cepat, ya, tapi proses pendidikan itu mungkin mengambil masa yang panjang. Jadi bagaimana Puan? Apa pendapat Puan? So my observation di kala pandemik ni, ramai yang datang approach saya dengan mindset, Aisyah, I nak belajar melabur. Sebab dengan melabur ni, I nak tutup hutang. Jadi tuan-puan, di sini saya ada suatu teguran dan kalau boleh berhati-hati bila kita berfikiran macam tu. Sebab itu bermaksud, itu first red flag untuk saya tengok dia ni tak ada ilmu. Kerana dalam perancangan kewangan, saya ada 7 langkah, ya. Pelaburan adalah langkah yang keempat. So kita tak boleh, and then hutang adalah peranan yang kedua, langkah yang kedua. Bayangkan kita nak terus lompat macam baby nak bertatih, kan, dia nak terus sprint tapi dia tak belajar bertatih dahulu. Kebarangkalian bila dia jatuh, dia akan jatuh memang kuat. Dan situlah akan terbitnya lagi jurang-jurang hutang yang lebih besar. Sebab apa? Yang kononnya nak melabur tadi tu duit dah hangus. Jadi di sini kita perlu ada ilmu tuan-puan, dan kita kena kalau boleh macam Cik Azira cakap tadi, kan, tugas-tugas pendidik macam AKPK, perancangan kewangan bertauliah macam saya, kita semua tengah bekerjasama untuk terus mendidik masyarakat di luar sana, sebab level of celik kewangan di Malaysia, pendapat saya, dan saya minta maaf kalau ini terguriskan hati sesiapa, adalah masih di level infancy, di level baby lagi. Banyak lagi kita nak kena penetrate dan educate, kerana ini bukan saja tentang nak mengajar orang, tetapi ini perubahan mindset yang dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kan, dah jadi buluh. Macam mana dalam pengurusan kewangan ni kita nak reverse some of the things dan kita nak buat dia dari macam rebung balik. Tapi di sini kena datang kemahuan dari individu tu. Selalunya kemahuan tu datang bila dia dah terhantuk kepala. Kan, macam saya ada satu klien pernah bankrupt sebelum ni. Disebabkan kebankruptan itu mereka sedar. Tapi takkan kita nak terus sampai terus level bankrupt baru kita nak sedar. Berapa ramai orang boleh bangkit kalau dah sampai kat level tu. Jadi kita nak buat, orang kata, intervention lah. Kita cegah sebelum dia jadi. Baik, terima kasih Puan Aisyah. Tadi saya lupa nak ingatkan kepada anda semua, jika anda terdapat sebarang soalan yang ingin anda tanyakan kepada pakar kami pada hari ini, jadi jangan segan silu, type saja soalan-soalan yang ingin anda tanyakan. Ya, sekarang ni kita ada Puan Aisyah, cantik orangnya. Ya, jadi puan-puan, tuan-tuan, kalau ada apa-apa soalan, saya difahamkan kita dah ada soalan, betul ya? Kita dah ada soalan untuk Puan Aisyah. Okey, kalau saya boleh pergi kepada soalan. Nanti dulu Puan Aisyah.
Okey, kita ada soalan. Alhamdulillah ramai ni. Kan ada orang dah tanya soalan kepada kita. Okey, Puan Aisyah okey untuk menjawab soalan ya daripada Facebook. Okey. Baik Puan. Kita pergi kepada soalan Okey, sebelum tu mungkin saya boleh bacakan dululah beberapa komen yang saya nampak kat sini kan. Ada yang kata, salam Cik Puan, kad kredit sebenarnya bagus. Oh ini, ada soalan. Mengikut umur. Okey, adakah soalan saya? Okey, Assalamualaikum, saya ada soalan. Apakah perilaku keuangan kita berubah mengikut umur? Maksud saya apabila kita semakin tua, adakah perilaku keuangan kita akan menjadi semakin baik? Ini daripada Nur Syahirah. Alright, jadi jawapan saya adalah pertama, yes and no. Dia kedua-duanya kerana takkan kita nak tunggu sampai kita 50 baru kita nak manage our hutang. Tapi bila saya tengok kajian AKPK dalam report 2018 menunjukkan ramai yang jawab survey bila dah umur lingkungan 40 ke atas dia dah mula ada kesedaran. Yes, satu pertama mungkin kesedaran tu datang dengan umur. Tetapi kita generasi yang muda 20, 30 kalau boleh untuk mempercepatkan kita punya orang kata prestasi kewangan, kita boleh belajar dari orang sekeliling. So of course lah yang kalau nak bandingkan between someone yang 20-an dengan someone yang 40-an, yang saya nampak yang 40-an ni akan lebih serius dalam tingkah laku, dalam perubahan kewangan. Sebab apa? Dia dah tahu umur 50 ni dah mungkin nak retire. Kita ada last leg kan, kita panggil last leg. Wallahualam lah kalau 50 ke 60 tu kerja, tapi kita ambil 40 to 50 ni diorang lebih serius, diorang dah mula fikir pelaburan, perancangan pusaka, hutang dan sebagainya. Kalau nak dibandingkan mereka yang umur 20 dan 30 yang mungkin sekarang mungkin tak cukup duit untuk even penuhkan keperluan asas. Sebelum kita cerita pasal kehendak. Baik. So mungkin kalau boleh kita tak nak lah tunggu sampai 40, my take. Tetapi di sini saya nak menyeru supaya gunakanlah waktu pandemik ni sebagai waktu momen untuk kita reflect. Dan kita ambil iktibar, kita dah 3 bulan lockdown tahun lepas. 3 bulan lockdown tahun ni. Bayangkan kalau tahun depan 3 bulan lockdown. Mampu tak kita? Ya? Okey. Baik. Baik Puan, terima kasih diucapkan kepada Puan. Sebenarnya ada satu soalan lagi untuk Puan pasal adakah kad kredit ya, mereka mengatakan adakah perilaku saya ini ya ada saya menggunakan kad kredit ketika pembelian ya, adakah tingkah laku ini saya akan membawa ataupun menyebabkan saya bankrupt dan sebagainya. Itu nanti Puan Aisyah mungkin sekejap lagi kita akan hold Puan Aisyah dulu untuk menjawab soalan tersebut sebab kita nak kembali kepada Encik Faiz. Kepada Cik Faiz. Okey Cik Faiz. Okey. Okey. Alright. Okey Cik Faiz, sebenarnya ada soalan yang kami nak tanyakan kepada Cik Faiz ya. Ini kita nak menyentuh tentang mereka yang bekerja sendiri Cik Faiz ya. Sebagai contoh cara logik akal, apabila seseorang itu bekerja sendiri ya, bermakna mereka ini adalah antara yang sangat berhati-hati menggunakan keuangan mereka ya, menggunakan pendapatan mereka. Kerana kita tahu mereka ini mungkin akan terdedah dengan risiko keuangan yang lebih besar ya. Sebagai contoh mungkin pendapatan mereka ya hari ini lebih, esok mungkin lagi lebih ya, mungkin esok lagi terjejas ya, mungkin lusa pula terus hilang ataupun berubah dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan kita dari segi luarannya kami merasakan bahawa orang yang ataupun mereka yang bekerja sendiri sebenarnya mempunyai tingkah laku keuangan yang lebih baik ya. Namun kajian AKPK ya FPS 2018 kami menyatakan bahawa ada juga dalam kalangan mereka yang berniaga dan juga tidak mempunyai pendapatan tetap. Sebagai contoh mereka yang involved dalam ekonomi gig, mereka yang menjalankan perniagaan dan sebagainya, terdapat juga ya mempunyai tingkah laku keuangan yang rendah. Dan ini sebenarnya agak membimbangkan kerana mungkin ia terdedah dengan risiko keuangan seperti yang saya sebutkan sebentar tadilah ya, untuk mereka berdaya tahan dan sebagainya. Jadi pendapat Encik Faiz ya, bagaimana sebenarnya kita boleh mengurangkan risiko ya, keuangan dan juga bagaimana untuk kita memperbaiki tingkah laku keuangan khususnya bagi mereka yang bekerja tetap ni ke arah yang lebih baik Encik Faiz. Mungkin ada tips? Okey, baik. Jadi soalannya lebih kurang untuk mereka yang bekerja sendiri. Betul tak? Untuk mereka yang bekerja sendiri,
macam mana mereka nak baiki kewangan mereka, sebab ini antara golongan yang paling terkesan terutamanya masa pandemik. Sebab kalau mereka yang bekerja tetap ada gaji tetap fix, mungkin ada orang kata salary reduction ataupun pay cut. Tetapi untuk mereka yang bekerja sendiri ini memang kita kata kalau dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ni, disebabkan oleh pandemik kan, dan juga disebabkan oleh lockdown, menyebabkan ada beberapa bisnes, terutama business owner, mereka yang bekerja sendiri akan terkesan secara direct. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, ini adalah satu pendapat yang tidak populis. Okay, pendapat yang tidak populis, tetapi ianya perlu dan sangat penting untuk dilakukan, yang mana untuk mereka yang bekerja sendiri, waktu-waktu macam ni lah sangat penting untuk ada simpanan kecemasan. Walaupun kita nampak benda ini adalah satu benda yang remeh ataupun ringan, tetapi ianya adalah penting untuk survivability. Sebab katakanlah tiba-tiba lockdown balik, sekarang ni Omicron, ada Omicron pula kan. Jadi kalau lah berlaku benda-benda macam ni dan lockdown terpaksa dilakukan tanpa ada simpanan kecemasan yang mapan, ianya akan menyebabkan bencana kewangan yang lebih besar lagi. So pentingnya untuk ada simpanan kecemasan untuk membantu mereka, terutamanya mereka yang bekerja sendiri. Kalau mereka yang makan gaji, kita tak risau sangat, at least ada gaji kan, ataupun tapi sebenarnya tak boleh juga, sebab kan kita boleh nampak sekarang ni kadar pengangguran meningkat disebabkan oleh pandemik ini. Dan sebenarnya orang yang makan gaji ke orang yang bekerja sendiri ke, dua-dua kena ada simpanan kecemasan tersendiri minimum 3 bulan. Baik Cik Faiz. Ya, bermakna risiko keuangan itu boleh datang daripada kedua-dua juga ya. Namun tingkah laku keuangan itu tadi yang kita pastikan kita ada satu soalan daripada Facebook ya, kami ingin bertanyakan kepada Cik Faiz. Ya, soalan ini daripada Atikah ya. Dia kata, apa yang sepatutnya dimaksudkan dalam objektif keuangan peribadi, terutamanya pada mereka yang baru bermula? Mungkin bermula kerja kot saya rasa. Okey, baik. Terima kasih. Soalan ni sangat bagus sebab yalah, kebanyakan orang muda yang baru start nak kerja, nak cari kereta dulu ke, nak beli rumah dulu ke, kan? Bagi saya tidak ada masalah nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, nak berkahwin ke, semua itu tidak ada masalah. Itu adalah orang kata 3 benda yang paling asas sekali untuk orang yang baru nak bermula. Tapi mungkinlah ada yang fresh graduate kan, yang dah kahwin, so kahwin ni dah selesai lah satu bab, cuma kereta ataupun rumah. Tetapi pada pandangan saya sebagai seorang perancang kewangan Islam, apa yang kita nampak, apa yang lebih utama adalah meletakkan haji tu. Ibadah haji tu. Walaupun orang kata pandemik macam ni kan, takkanlah nak pergi haji kan. Orang nak pergi haji pun tak boleh sekarang ni. Tetapi bukanlah kita plan nak pergi hari ni. Kan, kita plan mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Tapi at least ini perlu diletakkan sebagai perancangan yang paling utama sekali. Nak beli kereta, nak beli rumah apa semua tak ada masalah. Tapi kita sebagai umat Islam ni adalah rukun kan, rukun Islam. Jadi kita perlu meletakkan itu yang paling utama. Jadi mungkin priority kita. Jadi mungkin orang muda kata aku muda lagi nak pergi haji, lambat lagi lah. Jangan ingat lambat tu tak bermula. Lambat tu still kena bermula. At least kita mula dengan RM100 sebulan pun itu memadai at least. Baik, terbaik Cik Faiz. Jadi okey. Kita akan teruskan dengan soalan untuk Puan Aisyah. Terima kasih Cik Faiz sekali lagi berkenaan dengan objektif. Sebab bila saya teringat Cik Faiz ni, saya teringat dia punya posting kat line Instagram kan. Sama juga kalau anda bertanya tentang pelaburan. Ada orang yang kata pelaburan mana yang perlu saya pilih. Kata Cik Faiz, pelaburan itu dia mana-mana jenis pelaburan itu dia tidak sempurna kan. Mana ada satu pelaburan yang sempurna semuanya. Sebagai contoh dia kata kan. Macam juga kita pilih pasangan, dia kata. Kalau pilih pasangan pun mana ada pasangan yang sempurna. Tapi cukuplah kita pilih pasangan yang boleh complement each other gitu ya. Ataupun kita katakan sebagai tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah pelaburan yang sesuai dengan profil kita sebagai seorang orang kata tu pelabur ya. Baik, saya akan teruskan dengan soalan kepada yang soalan terakhir lah kot ya, yang saya boleh tanyakan kepada Puan Aisyah. Okey, macam saya sebutkan tadi Puan Aisyah berkenaan dengan isu keberhutangan. Jadi Puan,
Isu keberhutang yang tinggi kita lihat adalah isu yang menuntut intervensi ya daripada pihak majikan. Mungkin ada sekarang ini yang pihak majikan yang mungkin sedang bersama-sama dengan kita ya dalam interaksi. Jadi apakah pesanan Puan kepada mereka? Sebagai seorang majikan sendiri ya, saya rasa pasal celik kewangan ni kita kena sama-sama join forces sebab kerana if your employee ada masalah kewangan, dia akan menjatuhkan prestasi syarikat. Kerana bila cakap pasal hutang ni dia main dengan bab psikologi, mental staff kan, dia performance turun, MC dan banyaklah benda kecurian dan sebagainya. Jadi dari aspek majikan, apa yang tuan-puan di luar sana, bosses di luar sana yang boleh lakukan adalah dua perkara. Yang pertama, selain daripada caruman EPF, tuan-puan majikan-majikan di luar sana boleh juga consider caruman private retirement scheme untuk staff-staff yang terbaik, di mana caruman ini dia on top of EPF. Jadi kalau kita combine EPF dan PRS together, boleh tuntut cukai 19% buat majikan. Jadi dari situ, dari topik tax relief pula ya. Dan kedua, kepada syarikat-syarikat di luar sana, kita ada HRDF funding. Gunakanlah dan manfaatkanlah ketika ini, di waktu ini. Bukan pasal upskilling tentang skills, tetapi kita nak prioritisekan celik kewangan. Kerana celik kewangan ni dia punya efek is short, medium dan long. Bila staff kita celik kewangan dan juga dengan majikan, dia akan membantu the employee untuk terus bangkit dan bangkit dan bangkit. Dan kita bukan nak ada staff yang kacang lupakan kulit, tak. Tetapi ada ramai staff di luar sana yang appreciate all these extra things, you know. Tempat kita bekerja 8 jam sehari, betul tak? It's not just a place untuk cari rezeki, but it's also family. So kita nak create that new culture, sama-sama naikkan taraf celik kewangan untuk semua majikan di luar sana. Terbaik Puan Aisyah. Ya, itu cerita pasal company ya. Saya pun I love AKPK very much. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita ada soalan dan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Aisyah kerana sudi bersama dengan kami, dan saya rasa ada lagi soalan untuk Cik Faiz. Okay, Cik Faiz, kita ada lagi satu komen. Komen ataupun kita nak minta soalan daripada Cik Faiz. Ada soalan ataupun kita... Okay, Cik Faiz, masih okey? Terima kasih Cik Faiz kerana dapat menyertai kami ya untuk interaksi pada episod kedua ini. Okey, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi. Okey, sekarang mungkin saya boleh buat wrap up yang berkenaan dengan topik kita pada hari ini melalui episod kita yang kedua, di mana 3 kesimpulan penting melalui interaksi petang tadi. Saya yakin insyaAllah ya, kita sama-sama dapat sesuatu ya daripada sesi yang telah berlangsung selama hampir 1 jam. Tingkah. Okey, yang kedua, pendidikan keuangan memainkan peranan penting dalam menentukan tingkah laku keuangan kita. Dan ketiga, sikap ataupun attitude kita ni tuan-tuan dan puan-puan mempengaruhi tingkah laku keuangan dan mengubahnya ke arah yang lebih baik. Sebenarnya ada kita sendiri. Kita yang tentukan ya, tepuk dada tanya selera. Kehendak atau keperluan ya, belanja atau simpan, jawapannya ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan yang ada sekarang ni. Jadi penonton, sebelum kita berundurkan diri, kita mengundur diri, kami nak minta jasa baik ya tuan-tuan dan puan-puan untuk isi maklum balas yang akan dipaparkan sebentar lagi melalui QR code kami, dan kami ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu interaksi kita dan juga kepada mereka yang mungkin kami tak sempat nak bacakan semua soalan ya. Saya tahu banyak soalan yang bertalu-talu, saya nampak tadi soalan daripada Nur Azian ya, soalan daripada Syahirah ya, mungkin kami tak sempat nak baca semua kerana kekangan masa. Tapi insyaAllah nanti kami akan PM anda, DM ke kan, PM ke kan. Okay. Jadi terima kasih kepada Cik Amin, Cik Faiz dan juga Puan Aisyah. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada anda, penonton interaksi pada minggu ini ya. Sokongan dan juga masa yang anda berikan itu amat kami hargai. Sehingga ke episod yang seterusnya, jangan lupa amalkan perusahaan keuangan berhemat sebagai budaya hidup. Jadi ini adalah interaksi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.